Kita mulakan dengan berita harian. Okey, berita harian ini dia. Fikir masa depan, kata Perdana Menteri. BN pilihan terbaik, kaum Cina dapat suara kuat dalam kabinet. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mahu rakyat, terutama masyarakat Cina, supaya berfikir semasak-masaknya sama ada mahu mempunyai wakil dalam kabinet atau di parlimen apabila mengundi pada pilihan raya umum esok. Perdana Menteri juga pengurusi Barisan Nasional berkata perkara itu amat penting kerana ia akan menentukan masa depan negara dan juga rakyat. Dan seterusnya, di buku surat 1 juga, berita mengenai Pak Lah Najib yakin kekal majoriti. Barisan Nasional yakin dapat mengekalkan kemenangan dengan majoriti 2/3 di Parlimen serta merampas kembali Kelantan pada pilihan raya umum ke-12 esok. Keyakinan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan juga timbalannya Datuk Seri Najib Razak berdasarkan maklum balas rakyat dan pelbagai pihak selepas 12 hari berkempen. Dan seterusnya, kesian. Rumah pengerusi SPR sasaran lepas geram pihak-pihak yang tertentu. Perkarangan Rumah Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman di sini disimbah cat merah tengah malam kemarin dipercayai dilakukan oleh pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan SPR membatalkan penggunaan dakwat khas bagi menanda kukuh atau jari pengundi pada pilihan raya umum esok. Kejadian berlaku pada kira-kira 12 tengah malam dan kata Tan Sri, jangan ingat saya takut, saya akan pastikan perjalanan pilihan raya berjalan baik, bebas dan juga lancar. Seterusnya kita ke berita di muka surat 25 menjelang pilihan raya, berita bergambar. Itu dia, berita bergambar. Ada yang bakal lemang, ada yang menunggang kuda, ada belung besar, berjumpa, bersemuka, tu dia. Ada naik beca. Macam-macam cara naik beca ini juga untuk menarik perhatian pengundi. Dan kita nak beralih pula ke NST. Akhbar Inggeris, New Straits Times, don't silence yourself, no representation, no voice. That's the price of wiping out the component parties in Barisan Nasional, warns Prime Minister. I do not want to form a government that is made up only of one race. More reports on page 224, 31. Tomorrow is the day. Dan seterusnya, kita ke berita Dancing with Wolves. One evening, an old Cherokee told his grandson about the eternal battle that goes on inside people. He said, "My boy, the battle is between two wolves inside us. One is evil, it is angry, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego. The other is good." Native Americans, like most cultures, revere the wolf, imbuing the animal with almost mystical and spiritual qualities, both good and evil. Which wolf inside Malaysia will our fathers fed over the last 50 years? Ini ada, anda perlu baca sendirilah berita Dancing with Wolves yang mempunyai cerita di sebaliknya untuk difahamkan. Okey, seterusnya ini dia. 89-year-old Maimun now on Facebook. Wow. Maimun Yusof, 89, who is contesting the Kuala Terengganu parliamentary seat, has gone online. The oldest candidate in the 12th general election, who can barely read, has gone into Facebook, an international social networking website. She had help from an unexpected source hundreds of kilometers away, who felt that she should have a hand going to the hustings. Itu dia, menarik. Dan Seterusnya, kita ke akhbar utusan Malaysia. Rekod BN terbukti di muka surat 1. Okey, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta rakyat membuat penilaian bijak dan tepat bagi memastikan BN yang telah terbukti rekod perkhidmatannya diberikan semula mandat pada pilihan raya umum ke-12 Sabtu ini. Rekod ni seperti macam mana kita nak minta kerja kan? Mesti kita nak ada resume dan juga CV. Jadi begitulah tadi. Dan seterusnya, letak kereta di Kota Baru RM RM1 sejam, termahal di Malaysia. Okey, Kerajaan PAS Kelantan mengakui kadar bayaran letak kereta RM1 sejam yang dikenakan Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB adalah yang termahal di negara ini, termasuk melebihi kadar di kawasan Majlis Bandaraya PJ. Pengurusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Datuk Taqiyuddin Hassan bagaimanapun berkata penduduk Kota Baru lebih beruntung daripada warga PJ kerana mereka tidak perlu membayar tol untuk ke bandar. Okey.
Baiklah. Okey. Ada lagi yang kami kongsikan antara akhbar popular di Malaysia ini, The Star. Kita lihat apa yang tertera di muka depan Star. Seperti biasalah, mestilah pasal pilihan raya. Final Blitz candidates are making final efforts to win over fence sitters, making sure the message gets to the people by midnight today when all campaigning must stop. The fence sitters, yang penghuni di atas pagar ni, are the main target, with both Barisan and the opposition parties courting this group, including through face-to-face meetings via email and also SMS. Kalau semua pakai SMS lah. Nak keputusan SMS yang kita terima. Dan seterusnya kita lihat ni berita bergambar getting ready for polling day. Election Commission staff members in Kelantan sorting out ballot boxes and paraphernalia at the Dewan Jubli Perak in Kota Baru yesterday. A total of 252 ballot boxes will be sent out to voting centres in the state today. Sibuk SPR ni. InsyaAllah. Ini pertama kalinya pengalaman kita menggunakan kotak peti undi tu. Sinar. Yang itu dia. Transparent. Dan masih lagi berkaitan dengan pilihan raya, ini dia Sarawak flood damper, campaigning halted in 3 constituencies, political campaigning in 3 huge and remote parliamentary constituencies in northern Sarawak, Baram, Limbang and Lawas have been brought to a premature halt by massive floods, which could also force the announcement of election results in these areas to be postponed to Sunday. Itu dia. Floods as high as 1.2 meter have hit longhouses, timber roads, semi-urban villages and several parts of the Pan-Borneo Highway after heavy rain over these interior regions from Wednesday afternoon. Itu dia. Kalau anda baca sebelah bawah tu, ada pesanan, don't forget your umbrellas. Ya? Dan kita pernah berpesan juga berkaitan dengan cuaca. Dan juga amanan sepanjang hari pengundian esok. Jadi hari ini kita nak tanya pelbagai aspek berkaitan dengan keselamatan. Bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Jamaluddin Haji Khalid, Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Sekarang ni, terlebih dahulu terima kasih sudi bersama kami. Dalam kesibukan anggota pihak berkuasa yang bergerak ke seluruh negara untuk melaksanakan tugas, mungkin Datuk nak ceritakan sedikit persiapan PDRM setakat ini macam mana? Assalamualaikum dan selamat pagi lah saya ucapkan, dan terima kasihlah kerana menjemput PDRM pada pagi inilah. Dan saya kira ianya bertepatan jugalah. Kerana nak kita mengingatkan masyarakat di seluruh negara ni berhubung dengan hari raya besok lah, ataupun hari pilihan raya besok, iaitu hari mengundi kepuncak kepada aktiviti pilihan raya bagi tahun 2008. Alhamdulillah, dari segi persiapan polis ataupun PDRM, kita berasa lega lah kerana dalam proses kita merencana aktiviti pilihan raya ni, kita mau tidak mau perlu menggerakkan ramai tenaga ke seluruh negara. Kita dalam merencana tu, kita meletakkan penugasan kita ni di beberapa fasa. Pertama, apabila dibubarkan parlimen. Itu sekian banyak keperluan anggota yang kita perlu. Selepas saja pembubaran parlimen, kita merancana apabila penamaan calon dibuat pada 24 hari bulan. Segini ramai anggota yang diperlu. Kemudian selepas 24 masuk fasa berkempen. Dan kali ini kita melihat fasa berkempen tu agak panjang. 13 hari jika dibandingkan dengan 2004, iaitu cuma 8 hari saja. Kemudian alhamdulillah ianya berjalan dan kita menjangkakan fasa berkempen ini berakhir pada malam inilah, 12 malam. Dan pada esok masuklah fasa kemuncaknya, iaitu fasa mengundi. Dan di fasa mengundi ni, benar macam Ali berkata tadi, kita menggunakan penugasan kita ni adalah secara optimum. Lebih daripada 65,000 pegawai dan anggota akan bertugas. Dan atur gerak pegawai dan anggota ni telah pun dibuat daripada 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan dan semalam 6 hari bulan. Dan hampir semua penempatan telah dibuat di seluruh negara, meliputi 14 kontijen. 65,000 ini perlu digerakkan kerana ini adalah keperluan SPR. Seperti contoh, kena jaga, wajib ada satu anggota di tiap-tiap satu saluran.
ada penyelia di tiap-tiap tempat mengundi, ada anggota trafik bertugas dan ada anggota memastikan tempat-tempat mengundi itu berjalan lancar tanpa sebarang halangan. Ini keperluannya seramai 65,000. Selain daripada itu, kita juga ambil kira tugasan harian di balai. Kita tak mahu pula kita menggerakkan 65,000 ni, balai kosong. Jadi ke arah itu kita merancana meletakkan penugasan secara minima di balai. Walau bagaimanapun, PDRM memberi jaminan bahawa delivery ataupun perkhidmatan yang harus diberi pada masyarakat itu tetap kita kekalkan dan masyarakat bolehlah datang ke balai, membuat laporan, siasatan akan dibuat dan respon-respon tertentu oleh pihak polis masih akan dibekalkan kepada masyarakat selain daripada menengokkan aspek memastikan pilihan raya ini berjalan lancar, keselamatan tidak tergugat dan yang paling penting sekali pemilih tidak dinafikan hak untuk datang ke balai tempat mengundi dan seterusnya mengeksersiskan the democratic right itulah untuk mengundi. Ini yang penting, ini yang penting bagi memastikan pemilih tidak terhalang untuk mengundi. Ini yang kita melihatkan. Dengar daripada Datuk begitu ketara sekali tanggungjawab yang begitu besar yang harus dipikul oleh anggota PDRM untuk pilihan raya kali ini dan ialah bukan senang kita nak melihat satu negara, seluruh negara menyaksikan perkumpulan kelompok-kelompok manusia yang besar yang harus dijaga ketenteraman untuk menjalankan hak mereka. Jadi dan pada masa yang sama tidak mengabaikan tugasan harian seperti biasa. Okey, kita sepanjang 13 hari berkempen, sepanjang bermula malah sejak pembubaran parlimen sehingga ke sekarang tidak ada sebarang insiden yang terlampau yang kita dengar di dadah-dadah akhbar atau di media-media. Jadi setakat ini alhamdulillah kalau ada pun perkara-perkara terpencil saja. Ada sebarang yang direkodkan yang mungkin Datuk nak kongsikan yang melanggar undang-undang pilihan raya setakat ini. Ya, elok saya terangkan bagi menangani kesalahan-kesalahan yang berkait dengan pilihan raya, dia ada banyak undang-undang. Terutamanya Akta Pilihan Raya, Akta Kesalahan Pilihan Raya, Akta Polis, Akta Mesin Cetak, Akta Hasutan dan Kandung Kesihatan dan sebagainya. Mana kuasa itu diberi kepada polis. Sebenarnya segala peruntukan di bawah Akta Pilihan Raya itu seolah-olah kalau kita lihat di Malaysia ni, polis merupakan partner kepada SPR. Partner. Dia mentadbirkan pilihan raya, memastikan ini berjalan mengikut jadual. Polis memastikan segala aspek perundangan dilihat. Itu kita buat. Jadi seperti yang saya sebut tadi itu, dalam tempoh berkempen ni selama 13 hari, kita melihatkan banyak kejadian yang berlaku. Dan kejadian-kejadian ini banyak tertumpu kepada kesalahan di bawah Akta Pilihan Raya. Sebagai contoh, majoritinya berkait dengan kita kata mendatang bencana kepada bendera, pada lambang parti, dua-dua pihak. Bukan satu pihak, dua-dua pihak pun melakukan kesalahan ini. Kita menangani isu-isu kesalahan ini dengan menubuhkan suatu tim yang khas untuk menyiasat di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya ini. Kita ada 147 daerah bagi seluruh negara. Dan tiap-tiap daerah kita tubuhkan satu pasukan khas. Kita dedikatkan satu pasukan khas hanya untuk melihatkan kesalahan-kesalahan yang berkait dengan pilihan raya. Jadi maknanya katalah 8 orang satu tim kali 147 hampir dekat 1,000 orang melihatkan. So alhamdulillah dengan wujudnya pasukan sedemikian mereka bertindak secara profesional. Dan matlamatnya apabila laporan dibuat berkait dengan pilihan raya ni, siasatan ataupun responsnya begitu cepat. Sebagai contoh, apabila laporan dibuat, rakaman percakapan akan dibuat, mereka yang dikenal pasti terlibat akan dipanggil dan ditemuduga. Kalau perlu ditangkap, kita tangkap, kita bagi jamin. So, pengendalian siasatan pilihan raya ni begitu efisien sampai kita melihatkan ianya memberi impak yang besar kepada keseluruhan tindakan kita di dalam pilihan raya ini. Dan saya merasakan setakat inilah belum ada
komplain-komplain berhubung dengan siasatan tadi itu. Jadi kita bermula kita aktifkan pasukan ini pada 24 hari bulan. Maknanya selepas saja penamaan calon, kita aktifkan pasukan ini dan terus menjalankan siasatan bagi seluruh negara, seluruh kawasan parlimen dan seluruh kawasan DUN. Setakat ini kita telah membuka kertas siasatan yang berkait di bawah kesalahan-kesalahan yang saya sebut tadi itu sebanyak 429 kertas siasatan. Walaupun laporan yang dibuat adalah dalam 1,500 gitu. Kita buka 429 dan kita akan siasat dan mana yang perlu kita buat pertuduhan, kita akan ambil tindakan itu apabila selesai pilihan raya kelak. Walau apapun, jika dibandingkan dengan lebih daripada 15,000 ceramah yang dibuat kali ini, mulai daripada 24 sampailah semalam 6 hari bulan, kita merakamkan lebih daripada 15,000 ceramah dibuat oleh semua pihak. Jadi ini menggambarkan intensiti berkempen pada kali ini jika dibandingkan dengan 2004. Dan saya melihat ini sebagai suatu indikator lah tentang kemakmuran demokrasi yang ada di negara kita. Kita berasa gembira lah kerana satu pihak kita menangani masalah-masalah kesalahan ini, tapi satu pihak lagi kita melihat kebebasan semua orang untuk keluar berkempen, menyatakan pendirian parti masing-masing akan didengar oleh masyarakat. Ini suatu kemakmuran sebenarnya kepada demokrasi. Jadi kita berasa gembiralah kali ini dengan sikap masyarakat yang begitu minat dengan proses demokrasi di negara ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan Datuk, kita tinggal kurang lebih 24 jam sebelum hari mengundi ni, sebelum pengundi-pengundi ataupun pemilih-pemilih menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi dalam masa 13 hari itu, ialah seperti Datuk katakan, dan ramai juga rasa ini tempoh yang agak panjang. Momentum berkempen tu ada naik sekejap, surut sekejap. Jadi dalam masa hari-hari terakhir ni, orang kata apa, pusingan terakhir ni, barangkali ada semangat kobaran yang berlebih-lebih sikit untuk berkempen. Adakah sebarang persediaan dibuat untuk misal kata ada sesuatu yang di luar dugaan dalam saat-saat terakhir ini berkempen ini? Ada. Ini saya nak tegaskan. Memang ada. Dalam perancangan kita, kita melihatkan guna tenaga untuk keperluan SPR. Guna tenaga untuk keperluan untuk memastikan balai berfungsi secara normal setiap hari. Satu elemen yang agak penting juga adalah elemen untuk menanggani kalau ada kejadian-kejadian yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Justru itu kita telah mengatur gerak elemen-elemen yang berkait dengan masalah demikian. Kita kata kita pre-position pasukan-pasukan ini, termasuklah FRU dan sebagainya, Light Strike Force dan juga PORU, Public Order Right Unit. Kita pre-position di tempat-tempat yang strategik yang kita menjangka akan berlaku sesuatu. Tapi ini bukan bertujuan untuk memberi gambaran seolah-olah keadaan tidak terkawal dan sebagainya. Sebenarnya saya menyatakan pengalaman kita dalam menangani pilihan raya ini. Kali ini adalah serupa dengan kali yang lepas. Pada PRU ke-11 2004 begitu juga. Pada kali ini kali ke-12 pun begitu juga. Tidak ada bezanya dan tidak ada lebih dari segi penilaian, dari segi aspek keselamatannya. Kita mampu menangani. So, kita telah pre-position termasuk aset-asetnya sekali. Seperti contoh kereta-kereta yang kita perlu, kapal terbang dan sebagainya. So kita memberi jaminan jika berlaku sesuatu keadaan, kita akan bertindak. Seperti yang ditegaskan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara sendiri, polis akan berlaku adil, kita akan tegas. Tetapi kita juga akan berhemah, memastikan kita dapat bertindak bagi mencapai objektif. Satu, menentukan keselamatan dan keadaan ketenteraman orang tidak tergugat. Memastikan tiada halangan kepada pemilih untuk mendaftar. Itu kita berjanji, kita akan buat. Baiklah. Datuk, dalam kegairahan memilih calon wakil rakyat masing-masing, saya percaya sebab aspek keselamatan ini juga adalah sesuatu yang sangat dititik beratkan oleh rakyat.
dan juga dimuatkan dalam manifesto tentang pentingnya keselamatannya, menambah baik aspek keselamatan sektor kepolisian dan sebagainya. Jadi mahu tidak mahu anggota PDRM boleh dikatakan under scrutiny jugalah pada sepanjang kempen pilihan raya juga esok. Jadi mungkin jaminan yang Datuk berikan kepada pengundi ini, sebab dalam mengundi itu mereka juga pastinya akan dalam kata lain memantau tanggungjawab yang diberikan kepada PDRM ni. Apa kata Datuk? Ya, aspek pemantauan ni memang orang kata asam garam dalam PDRM ni lah. Tiap-tiap tindakan yang kita ambil, kita akan diskrutini oleh masyarakat. Malahan tiap-tiap hari kita ni dipantau oleh misal kata BPR, misal kata Suhakam, dan BPA. Dan yang lebih penting, kami ini mempunyai satu urustia di bawah, terus di bawah naungan Ketua Polis Negara yang dipanggil urustia tata tertib. Yang kadang-kadang kami cukup takut dengan maknanya hidup dipantau ni dalam polis ni memang merupakan perkara biasa. Bagi pilihan raya kali ini, kita telah menekankan betapa pentingnya tingkah laku pegawai dan anggota ni pamerkan semasa mereka menjalankan tugas. Malahan kalau Ali dapat lihat di sini, tiap-tiap anggota yang bertugas yang 65,000 tu akan dibekalkan dengan buku ni lah, buku ringkas pilihan raya. Tugas dan tanggungjawab. Dan buku ini, Ali, menjelaskan apa tu peranan mereka supaya dilihat dilihat berlaku adil, tegas dan berhemah seperti yang disebutkan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara. Selain daripada memberi petunjuk kepada peraturan-peraturan, undang-undang supaya anggota pegawai yang bertugas tu tidak melewati peranan mereka seperti apa yang diperlukan oleh SPR. Jadi ini adalah panduan kepada mereka. Dan mereka apabila turun, terutama yang menjaga saluran, yang ada berinteraksi dengan pemilih, mereka akan dibekalkan dalam buku ini. Wajib. Lebih daripada 22,000 buku ni akan dibekal kepada mereka tiap satu, supaya ianya menjadi panduan. Jadi ini merangkumi aspek skrutini yang disebut oleh Ali tadi itu. Dan saya rasa yakinlah, kerana lebih dari 2 bulan pegawai dan anggota yang bertugas di dalam pilihan raya kali ini telah didedahkan dengan buku panduan ini. Di beberapa peringkat, di peringkat Bukit Aman, di peringkat ibu pejabat, dan juga di peringkat ibu pejabat polis daerah di mana mereka bertugas. Dan saya berasa yakinlah kali ini, apabila saya berkesempatan melawat kontingen-kontingen yang membuat persiapan ni, apabila kita berinteraksi dengan pegawai-pegawai dan anggota ni, mereka begitu yakin. Dan saya nak menyatakan satulah semangat. Semangat yang dipamerkan oleh pegawai dan anggota untuk bertugas pada kali ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Saya ambil satu contoh, Ali, pada 2 hari sudah semasa saya berada di Sarawak bersama Timbalan Ketua Polis Negara, melihatkan persiapan di sana. Ketika Tan Sri Datuk Timbalan Ketua Polis Negara memberi taklimat sebelum melepaskan mereka bertugas di seluruh pelosok Sarawak tu, di lapangan tu, hujan ribut hampir 1 jam. Di dalam amanat tu diberi di dalam hujan. Dan saya dapat melihatkan semangat mereka tu. Tak bergerak. 1 jam duduk di bawah hujan dan mendengar taklimat daripada Timbalan Ketua Polis Negara. Dan ini menggambarkan kepada saya kualiti seorang pegawai polis yang sentiasa bersedialah berkhidmat tanpa ragu-ragu, tanpa kadang-kala mementingkan hal-hal peribadi itu, sanggup bertugas untuk memastikan pilihan raya kali ini. Begitu juga di negara-negara lain ni yang saya dapat lawat. Dan semalam pun di Bukit Aman, apabila kita melepaskan beribu-ribu pegawai anggota untuk ke Pulau Pinang, ke Pahang, ke Kelantan untuk membantu di sana, mereka juga bersemangat untuk memastikan kelancaran pilihan raya pada kali ini. Ini saya yakin akan kita capai di dalam pilihan raya kali ini. InsyaAllah. Dalam kita sibuk melihat keupayaan
ataupun efisiensi anggota polis ni, jangan lupa juga untuk menghargai jasa dan tanggungjawab mereka ni. Bukan sesuatu yang senang. Akhir seringkali kita boleh, kalau boleh 30 saat je Datuk, kepada mereka yang akan keluar mengundi ni, pesanan dalam aspek keselamatan ni. Saya nak menekankan lagi sekali lah. Pertama, keadaan negara aman. Wujud suasana yang harmoni ketika ini. Mungkin adalah sedikit perbalahan apabila berlaku kempen dan sebagainya. Lumrah. Asasnya negara aman. Saya cuma menyerulah. Menyeru kepada pemilih terutama yang nak mengundikan ini, keluar pagi, jangan lupa bawa kad pengenalan. Lebih-lebih lagi dakwat tidak digunakan pada kali ini. Jadi bawalah kad pengenalan, kerana ini merupakan satu-satu dokumen yang membolehkan pengundi itu masuk dan mengundi. Jadi keluar awal dan ikutlah peraturan. Signboard signage yang ada di situ, beratur di sini. Semak dulu di barung yang disediakan oleh SPR, pastikan saluran tu, dan seterusnya mengundi. Kita menjamin, PDRN menjamin keselamatan seluruh negara adalah baik. Dan kalau berlaku sebarang kemungkinan, kita berkeupayaan untuk bertindak dan keluarlah beramai-ramai tanpa rasa bimbang dan takut bagi menyatakan hasrat mereka memilih calon yang terbaik bagi menjadikan satu kerajaan yang baik. Itulah jaminannya. Lega sikit kita dengar. Apapun selamat menjalankan tugas kepada Datuk dan juga yang lainnya dari Polis Raja Malaysia. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Masih Ali kerana menjemput. Terima kasih Datuk Jamaluddin Haji Khalid, Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Raja Malaysia. Kita nak berehat seketika, nak kembali selepas ini dengan tajuk yang berkaitan dengan anda. Kalau anda berada di kelas pertengahan, mungkin atas sedikit, yang akan mengundi besok ataupun yang sekarang ini menikmati segala kemakmuran dan masih lagi menilai-nilai apa yang ingin anda lakukan, selepas ini topik untuk anda bersama dengan tetamu kita yang seterusnya. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan ini ruang dan masa untuk anda menenangkan jiwa, menenangkan fikiran sebelum menjalankan tanggungjawab pada esok hari dengan menilai bukan saja ada apa yang telah anda kecapi dan dari dalam ni apa yang kita inginkan dan bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemilih. Kita nak bercerita tentang pilihan raya umum ke-12 dan apa yang diinginkan atau apa yang kita ingin lihat, yang kita mahukan daripada golongan kelas pertengahan ini yang mendapat pendidikan yang sempurna, yang mendapat pekerjaan yang baik dan apa lagi yang rasanya harapan oleh golongan ini juga yang ingin kita ketahui daripada tetamu kita hari ini. Bersama kita hari ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nordin Kardin, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Setelah sekian lama bersama dengan kita, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudi bersama kami. Terima kasihlah menjemput. Terima kasih. Tan Sri, dalam banyak-banyak golongan, ialah pastinya kita lihat sekelompok yang betul-betul ahli parti yang akan bertanding dalam pilihan raya. Ada juga mereka yang tinggal di pedalaman, ada golongan yang dikatakan pengundi-pengundi senyap dan rata-ratanya boleh dikatakan sebahagian besar adalah golongan kelas pertengahan yang mendapat manfaat dan juga mencapai apa yang telah kita perolehi sepanjang kita merdeka ni. Jadi mungkin Tan Sri nak ulas sikit tentang golongan pertengahan, kelas pertengahan ini. Ya. Sangat baik soalan ni dan isu ni dalam konteks pilihan raya kerana golongan pertengahan ni mungkin berbelah bagi pemikiran mereka dan tetapi ada kalanya mereka ni berpengaruh kepada orang ramai. Jadi kalau sama ada parti-parti yang bertanding ni menyedari ini atau tidak, mungkin penting dan memberi kesan kepada keputusan. Oleh itu mereka ni mesti memahami profil golongan pertengahan ni. Yang tadi sebelum kita bermula ni pun kita ada berbincang sedikit, iaitu golongan yang pada saya bermula dengan tahun 70 iaitu Dasar Ekonomi Baru dan selepas peristiwa 13 Mei. Jadi saya kira-kira sekarang ini kalau mereka yang betul-betul bermula pada tahun 70 dengan dasar kemasukan ke universiti yang telah berubah sekarang mereka mungkin di dalam lingkungan umur 57 tahun. Bermakna mereka sudah bersara kira-kira 1 tahun kalau di jabatan kerajaan, mungkin di swasta mereka belum.
atau mereka yang mungkin berpendidikan baik di dalam mungkin bidang pengurusan dan ada peluang untuk menceburi perniagaan. Mungkin mereka sekarang sudah mulai rehat sedikit kerana lepas bekerja keras mereka sudah menikmati atau menuai hasil kerja mereka. Tapi jangan lupa mereka ni juga saya jangka ada anak. Kalau mereka ini dapat anak selepas mereka graduate di dalam umur dalam lingkungan 24 tahun, anak-anak mereka saya ingat range dia yang umur yang paling tinggi ialah lebih kurang 33 tahun dan sudah berkahwin dan mungkin juga sudah ada cucu. Dan mungkin kalau dia ada banyak anak sedikit, anak dia dalam lingkungan 25 tahun sehingga ke 33 tahun. Jadi berkemungkinan di dalam sebuah keluarga itu sudah ada, kalau termasuk isterinya, kalau purata golongan pertengahan 3 ataupun 4 anak, jadi sudah ada lebih kurang 6 orang di dalam satu rumah yang akan mempengaruhi keputusan pilihan raya, terutamanya di tempat-tempat yang mungkin majoriti yang dulu-dulu itu kecil, ratusan Jadi kerana itu mesti dipahami profil dan cara berfikir golongan ini. Seperti misalnya kalau kita ingat lagi pada tahun 70-an juga, kalau kita mengambil kira sektor yang memasuki universiti, pada ketika itulah juga zaman mahasiswa yang bangkit memberontak, jiwanya dengan demonstrasi dan macam-macam. Namun demikian pada era itu mahasiswa tidak terpengaruh kepada apa-apa parti, kerana mereka ni bersendirian, pemikiran mereka bersendirian, bahkan mereka, seingat saya, mereka malu kalau mereka ni dikaitkan dengan apa-apa parti, termasuk parti pembangkang. Kerana kepada mereka ni golongan yang baru masuk ke universiti, sedangkan di luar tidak banyak lagi orang yang graduate. Jadi kepada mereka lebih pandai. Mereka merasa tidak semestinya lebih pandai yang benar. Lebih pandai daripada ahli-ahli parti sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Jadi dengan demikian mereka tidak berminat untuk ditarik oleh apa-apa parti, mungkin seperti mahasiswa sekarang. Yang jelas kadang-kadang pembahagiannya sama ada dia PAS ke ataupun UMNO ke atau DAP ke ataupun MCA, MIC. Tapi dulu golongan ini seingat saya mereka bahkan memandang kecil parti-parti ini, kerana kepada mereka, mengapa saya mesti mengikut parti sedangkan saya lebih pandai daripada orang di dalam parti. Jadi itulah yang saya maksudkan, golongan ini yang berfikir seperti itu dulu sekarang sudah berumur 57 tahun. Kalau di jabatan kerajaan dia sudah bersara ataupun dia sudah menjadi pegawai kontrak di jabatan kerajaan. Jadi kerana itu pada saya sangat-sangat penting diambil perhatian kumpulan ini sama ada oleh parti yang dulu pernah memerintah ataupun yang sedang bercita-cita untuk jadi pemerintah. Bella, bila Tan Sri memaklumkan tentang profil golongan pertengahan ini yang melalui pelbagai fasa dan sebahagian daripada mereka juga melalui era 13 Mei 1969 dan juga menyaksikan pelbagai lagi perkara-perkara itu yang membentuk lipatan sejarah negara kita. Jadi mereka seolah-olah dah nampak apa yang harus dilakukan oleh pihak pentadbiran, dan saya ada terbaca analisis seperti yang mengatakan keadaan negara ini, kestabilan dan juga majoriti sesuatu parti itu untuk pemerintah, yang paling penting adalah penyatuan kaum itulah faktor yang paling utama. Jadi kalau kita ikut daripada lipatan sejarah, ini adalah perkara-perkara yang kalau nak katakan ada peristiwa besar pun, perkara-perkara yang dicetuskan disebabkan faktor-faktor ini. Apa komen Tan Sri? Memang jelas yang itu. Oleh itu golongan ini juga sekali lagi seharusnya mempunyai keupayaan untuk berfikir dan juga menganalisis peristiwa yang telah berlaku bukan saja di Malaysia tetapi di tempat lain. Saya selalu juga mengulang-ulang, kadang-kadang jemu orang mendengarnya, iaitu Malaysia pernah digelar sebagai negara ataupun kaum pengecut oleh kerana kita tidak berani berperang dengan Inggeris. Orang Melayu juga pernah digelar sebagai kumpulan pengecut kerana menerima syarat Inggeris, iaitu kalau nak merdeka mesti menerima kaum lain yang menjadi subjek kepada mereka, dibawa ke sini iaitu China dan India untuk berkongsi negara ni. Negara-negara lain seperti mungkin Pakistan yang sanggup memisahkan negara daripada negara besar India. Dulu mana ada Pakistan. Tapi kerana mereka kata mereka tak boleh hidup bersama dengan Hindu Islam, Hindu pun begitu juga tak boleh hidup dengan orang Islam, lalu Pakistan terbina dengan harapan bahawa apabila terbentuk sebuah Republik Islam Pakistan, mereka akan hidup dengan aman. Rupanya tidak. Tiba-tiba mereka berperang dengan sesama sendiri, akhirnya muncul Bangladesh. Jadi dulu mana ada Bangladesh? Bangladesh muncul akibat daripada Islam diperintah oleh Islam di Pakistan.
Begitu juga mungkin negara jiran kita di selatan yang selalu mengatakan kita adalah negara boneka. Saya selalu dulu mendengar syarahan pemimpin negara di selatan itu di dalam radio, masa itu ada radio yang macam memperkecilkan Malaysia sebagai boneka Inggeris kerana merdeka yang tidak ada arti, sebaliknya merdeka melalui tolak ansur dengan bekas penjajah. Tapi alhamdulillah, syukur pada hari ini negara yang pernah digelar sebagai bacol, sebagai boneka, sekarang dapat membantu mereka yang menggelar kita dahulu. Dengan jutaan mereka datang bekerja di tempat kita. Bermakna pemimpin negara yang dulu pernah mengatakan kita bacol, sekarang rakyatnya datang ke sini. Misalnya daripada Bangladesh, ialah bekas rakyat Pakistan yang dulu pernah mengatakan mengapa kita tidak sanggup berjuang mempertegakkan syiar Islam, tak sanggup berperang, tak sanggup menumpahkan darah. Sekarang mereka memenuhi kilang-kilang kita untuk bekerja. Jadi saya percaya golongan kelas menengah ini wajar berupaya untuk berfikir begini, bahawa kekuatan kita macam yang telah ia sebutkan tadi, iaitu perpaduan saja yang ada pada kita, tidak ada yang lain. Kita tidak ada sahabat di luar sana yang menjamin mereka akan datang menolong kita bila kita susah. Kita dulu miskin, tidak ada wang, kita juga tak ada senjata pun untuk melawan Inggeris. Mungkin di negara selatan kita tu, mungkin di situ penjajah Belanda pun masa itu sudah nak bankrupt, boleh dikalahkan dengan mudah. Tapi jangan lupa, British baru lepas menang Perang Dunia Kedua. Moral perang mereka sangat tinggi. Kita tak mampu lawan. Tapi mereka mengalah. Patut mereka beri kemerdekaan tahun 60, tapi mereka beri kemerdekaan tahun 57, 3 tahun lebih awal. Tidak ada yang lain melainkan melalui perpaduan kita. Maknanya solidariti kita itulah saja yang ada. Tidak ada orang pandai, tidak ada orang kaya, tidak ada senjata, tapi kita dapat menewaskan secara moral penjajah kita. Dan akhirnya, jangan lupa peristiwa Dawn Raid. Melalui kebijaksanaan kita yang tak seberapa, kita berupaya mengambil alih syarikat peladangan dunia yang terbesar. Dan hari ini dengan gabungan melalui Synergy Drive dahulu, kita sedang muncul menjadi sebuah syarikat peladangan dunia terbesar yang dulunya dikuasai oleh bekas penjajah. Akibat daripada kepintaran yang terbina melalui cara kita mengekalkan perpaduan dan kestabilan, sehingga kita ada banyak masa untuk berfikir berbanding dengan berperang. Itulah dia. Itulah aset kita, itulah juga senjata kita, perpaduan. Dalam 50 tahun kemerdekaan, dengan rekod yang dipegang tidak tercalar oleh kepimpinan sekarang ini, golongan pertengahan ini yang Tan Sri sebutkan pada ketika zaman revolusi di Institut Pengajian Tinggi, yang menyatakan mereka ni berpendirian lebih bijak daripada mereka yang berada dalam parti. Jadi tidak mahu diasosiasikan dengan parti-parti politik. Dan sekarang ini dengan keamanan ni, golongan yang masih lagi bijak pandai dan telah melalui segala-galanya dalam fasa kemerdekaan itu, ada yang ingin melakukan eksperimen disebabkan berupaya untuk membuat penilaian. Jadi eksperimen ingin mencuba melihat sesuatu kepimpinan yang baru atau yang berbeza. Jadi apa komentar Sri dalam perkara ini? Ya, sewajarnya eksperimen tidak boleh dilakukan untuk sebuah negara. Barangkali kalau kita ada mungkin 500,000, kita boleh bereksperimen untuk mendapat 2-3 juta bermain saham yang tak pasti. Itu pun saya tak fikir kita berani untuk misalnya melabur di dalam kaunter yang kita tak pasti. Jadi dalam hal seperti inilah, kita jangan memikirkan diri kita saja. Kita harus mengingat anak kita nanti macam mana, cucu kita nanti macam mana. Jadi ini sangat-sangat penting supaya kita tidak hanya hidup sendirian, selesa, tapi anak cucu kita tak berapa selesa. Saya juga selalu bercakap di dalam bila ada peluang, yang banyak orang kata kita mewarisi negara ni daripada datuk nenek kita. Saya tak berapa berkenan lah dengan perkataan tu, kerana kalau saya jadi waris, dapat sebidang tanah 100 ekar, saya berkuasa penuh, saya boleh jual tanah tu. Tapi kalau kita kata saya meminjam negara ni daripada generasi yang belum lahir lagi. Jadi sifat sebagai peminjam, saya mesti pulangkan sama seperti mana semasa saya meminjam. Tapi itu pun belum cukup. Jika dapat, saya nak pulangkan kepada yang empunya tu lebih baik daripada setakat masa saya meminjamnya. Jadi mungkinlah kalau dibenarkan, saya berpesan kepada kawan-kawan saya yang berumur lebih kurang macam saya lah, 56-57 ni. Kita fikir bahawa kita pinjam apa yang kita dapat ni, dan kita kalau boleh pulangkan dalam keadaan yang sekurang-kurangnya sama, jika dapat, kita mahu lebih baik berganda-ganda daripada apa yang kita telah nikmati selama hidup kita sekarang. Baiklah, satu lagi golongan tadi yang lahir daripada golongan
yang Tan Sri sebutkan adalah golongan yang lahir tak melalui 1969. Lahir-lahir segala-galanya sudah cantik. Jadi rasa macam apa yang perlu saya lakukan, kenapa saya perlu bersusah payah untuk buat pemilihan sedangkan segala-galanya aman, dan saya tahu memang akan berlaku, keamanan akan terus dikecapi. Jadi rasa tanggungjawab itu tidak sekuat generasi terdahulu. Ini golongan kelas pelengan yang the later generation. Ya, yang saya kata anaknya tadi. Anaknya yang sudah berumur 33 tahun sudah masuk juga ke dalam golongan pertengahan. Dan mungkin sudah masuk kali ketiga untuk mengundi ini. Jangan lupa ya, dia perkara ini bukan datang menggolek. Keamanan ni bukan datang menggolek, dan kalau tidak dijaga dia akan boleh juga berubah. Contohnya seperti Bosnia. Bosnia dulu adalah sebuah negara maju jauh lebih daripada Malaysia. Dan mereka pernah menjadi tuan rumah kepada sukan Olimpik, Winter Olympic. Jadi, tetapi kemudiannya oleh kerana mungkin masing-masing ingin menunaikan keinginan masing-masing, tanpa memikirkan apakah nasib anak-anak di depan dan sebagainya, akhirnya sekali lagi kita yang penakut dan bacul ni berupaya untuk menolong mereka dengan bersungguh-sungguh, dan bahkan kita membuatkan sekolah di Bosnia. Apabila bekas Perdana Menteri kita pergi, mereka berbaris panjang-panjang menyambut Perdana Menteri kita. Ini adalah peristiwa-peristiwa sentimental yang saya rasa dan haraplah mereka yang berkeupayaan untuk berfikir ini tidak tergoda dengan mereka yang tidak berupaya untuk berfikir, sebaliknya melayan emosi. Apakah nasib negara kita kalau misalnya golongan yang pertengahan yang telah berpendidikan tinggi, yang telah melalui liku-liku hidup, mencapai kejayaan, kepayahan, boleh berfikir, tapi dipengaruhi oleh mereka yang mungkin bergelora di tepi jalan. Bukan saya memperkecilkan orang tepi jalan. So, saya pun suka juga jadi orang tepi jalan. Tapi kita berada di tepi jalan kalau boleh untuk membimbing mereka untuk berfikir ke arah yang jelas, pemikiran ke hadapan. Bukan tiba-tiba kita pula tergoda dengan mungkin pemikiran pop, yang bukan maksud saya anti kepada pop, pemikiran popular yang menjadikan kita juga seolah-olah seperti ahli politik yang ingin diundi. Sebaliknya kita mempengaruhi mereka apakah yang elok untuk diundi. Okey. Begitu banyak satu jawapan Tasri pelbagai persoalan yang timbul di fikiran saya. Baiklah, dan juga kita nak bercerita tentang golongan yang ini mungkin trend ataupun dah menjadi resmi rakyat Malaysia, bukan semualah, barangkali sebilangan yang menantikan apa yang akan berlaku di saat-saat akhir. Jadi ini seperti yang kita sebutkan, last lap ni, pusingan terakhir, beberapa jam sebelum kempen ditutup dan beberapa jam, 24 jam sebelum tarikh membuat pilihan ataupun jam membuang undi terbit. Jadi yang sebelum ni masih lagi buat penilaian dan tunggu apa yang bakal terbit di penghujung jam ini nanti. Itu sangat penting. Saya percaya semua pihak bekerja, sama ada apa parti pun telah bekerja lama, 5 tahun dulu pun dah start bekerja. Besok lepas pilihan raya pun mereka dah start balik bekerja. Ada yang membina diri untuk jadi calon 5 tahun lagi dan sebagainya. Tapi macam yang disebutkan tadi, saat akhir besok adalah penting. Dia adalah merupakan detik penentuan, atau saya pernah sebut di dalam bahasa Inggeris sebagai moment of truth. Moment of truth. Pada ketika itu segala-galanya yang akan menentukan. Jadi seperti orang misalnya kanak-kanak nak memasuki peperiksaan SPM lah di Malaysia ni, SPM adalah segala-galanya. Kadang-kadang banyak guru menasihatkan ataupun ibu bapa atau orang pandai motivator nasihatkan, relaxlah sebelum masuk peperiksaan. Pada saya jangan. Mana tahu entah-entah 2-3 minit terakhir membelik nota tu, itu menentukan antara A1 dengan A2. Jadi begitu juga pekerja-pekerja parti, sama ada parti yang dulu jadi pembangkang dan sekarang tak timbullah pembangkang atau kerajaan. Sebab semuanya sama atau kerajaan. Pada saat akhir itu pun, bahkan jika dapat yang mana mampu, kalau boleh pemandu kenderaan yang membawa ke tempat undi itu pun, kalau boleh cari mereka yang berkeupayaan untuk menjelaskan apa yang sepatutnya dibuat, supaya di dalam kenderaan itu mungkin boleh lagi berbual-bual. Namun demikian, malam ini sepatutnya pekerja-pekerja parti mesti tidur elok supaya pagi-pagi dapat bangun awal. Kalau kerana misalnya seronok mengikut calon ke sana sini, tiba-tiba pagi besok kenderaan tak siap. Jadi sekali lagi, moment of truth akan menentukan ke mana hala keuntungan ataupun kerugian yang akan dihadapi. Jadi setiap pekerja saya jangka mesti menentukan bahawa
besok mereka itu tepat pada masanya dan melakukan kerja terakhir untuk memastikan apa yang diingini itu tercapai. Enjin jangan padam lah kalau boleh di saat-saat Betul. Mana tahu kalau enjin padam kena kalau elektrik yang menggerakkan enjin siapkan genset yang sebagai backup. Itu mesti ada. Kalau itu tak ada nanti akan kerugian. Jadi bermakna jangkaan ataupun anticipation mesti dilakukan dengan baik. Seperti traffic jam ataupun ada jalan berlubang yang mengganggu perjalanan. Itu mesti, macam saya nak datang ke sini, saya minta kawan saya misalnya cari jalan dulu sebelum kita pergi subuh-subuh tadi. Kalau nanti tersilap akan jadi lambat. Kerana pada saya peluang ini sangat istimewa kepada saya untuk boleh bercakap pada saat terakhir. Jadi begitu jugalah besok kepada semua mereka yang terlibat untuk menentukan cita-cita masing-masing. Ya. Tan Sri, saya nak lari sikit daripada topik. Alang-alang Tan Sri pada sini. Saya nak kesempatan sebaik-baiknya ni. Kita bercakap tentang golongan, masih lagi tentang golongan pendengar yang ialah pelbagai akses terhadap maklumat sekarang ini. Kita sentiasa terpaksa berhadapan dengan ataupun menjawab isu-isu yang diterbitkan melalui media alternatif. Di internet, blog dan sebagainya. Pada pandangan Tan Sri, sejak lahirnya anasir ataupun pengaruh internet ini, sejauh mana penerimaan terhadap apa yang dipaparkan oleh mainstream media? Ya, memang ada banyak yang baik, ada juga yang buruk. Dan yang buruk ni sekali-sekala sangat-sangat merosakkan. Ini memang berlaku kepada semua pihak, termasuk yang terbaru universiti saya ditohmah oleh di dalam sebuah itulah mengatakan bahawa salah seorang daripada calon mendapat dianugerahkan oleh UUM ijazah palsu. Jadi ini amat menyedihkan, sedangkan dia telah melalui proses yang rigorous untuk memperoleh ijazah masternya dengan external examiner. Ini boleh dilakukan, tetapi oleh kerana dinyatakan begitu kepada UUM, selain daripada UUM rasa tercela namanya, tapi kami tak takut sebab kami yakin apa yang kami lakukan. Tetapi ini memperkecilkan ahli akademik. Seolah akademik ini boleh dibeli. Jadi kalau saya lah sebagai ahli akademik di seluruh negara ni, saya ingin berseru, jangan sokong parti yang memperkecilkan kewibawaan ahli akademik yang telah hidup berpuluh-puluh tahun. Misalnya pemeriksa kertas kepada calon ni yang ditohmah sebagai ijazah palsu ini ialah seorang profesor. Saya kalau tak salah kawan saya iaitu Profesor Dr. Jayum Jawan, seorang profesor yang sangat tinggi integritinya, kerana saya tahu dia membuat PhD bersama-sama saya dengan di University of Hull, England. Jadi cuba bayangkan kepada rakan-rakan akademik, kawan kita seperti ini ditohmah seolah mengatakan bahawa dia boleh dibeli. Jadi kepada saya, sepatutnya ahli akademik mesti bangun untuk menentang parti yang memainkan isu-isu remeh seperti ini, yang sehingga seolah-olah memperkecilkan kewibawaan ahli-ahli akademik dan universiti di dalam negara. Jadi apa guna universiti dalam negara berminat kepada kumpulan-kumpulan seperti ini? Saya ingat, mari kita lari beramai-ramai kalau ada hati sedetik pun berminat dengan parti-parti seperti ini. Soalan saya begitu umum, Tan Sri membaca fikiran saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baiklah, akhir sekali mungkin di saat-saat akhir ni, apa yang ingin Tan Sri pesankan kepada pemilih-pemilih yang akan menjalankan tanggungjawab mereka esok? Seperti yang telah saya sebutkan beberapa minit ni, apa yang kita buat besok, walaupun tempohnya 4 atau 5 tahun lagi, tetapi 4-5 tahun yang kita lakukan itu bakal menentukan 2-30 tahun yang akan datang. Bayangkan pada tahun 69 pilihan raya, dan kemudian pada tahun 74 kita bersatu betul-betul, parti-parti yang dulu pembangkang pun bergabung dalam satu konsep yang lain, dan akhirnya 74 dan sekarang 2007. Sudah 33 tahun dan kita dapat lihat apakah hasilnya. Kuala Lumpur telah berubah wajah, kampung-kampung telah berubah wajah. Kalau dulu di kampung-kampung rumah saya tak ada paip air, sekarang ada paip air. Dulu saya selalu tertinggal sembahyang subuh kerana subuh kena turun ke perigi. Jadi bila lepas banjir, becak tak berat untuk pergi ambil wuduk ke perigi, tapi apabila air paip ada di dalam rumah saya tak ada alasan lagi untuk tak bangun dan mengambil wuduk. Kalau saya tak bangun, itu memang dosa saya lah. Kalau dulu mungkin kerana kerajaan tak menyediakan kemudahan seperti itu. Jadi ini contoh kecil. Di depan cabarannya lebih besar. Walaupun 5 tahun, 4 tahun, dasar-dasar yang akan dibuat akan mempengaruhi 50-100 tahun yang akan datang.
Tan Sri, terima kasih banyak-banyak. Terima Tan Sri kasih. kena selalu datang ke Malaysia hari ini. Terima kasih. InsyaAllah. Cuma jauh lah sikit. Tak apa, insyaAllah kita akan undang dalam masa-masa akan datang untuk berbincang seterusnya. Satu buah fikiran, pandangan yang menyegarkan. Jadi kalau anda memberikan tumpuan, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan menilaikan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan tanggungjawab anda. Tan Sri Dr. Noordin Karim, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Abby dan juga Warina dengan paparan seterusnya. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana.